Kita kan ada anak, kadang anak balik suap je lah. Seronok kan walaupun anak tu dah besar. Lelaki umur dah 30, 20 kan. Mari sini mak nak suap. Ya Allah, mengalir kasih sayang. Yang paling utama apa yang sedang berlaku sebenarnya, bila kita buat sunnah Nabi, malaikat rahmat turun menurunkan rahmat dalam rumah tangga kita. Sebab kita sedang menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Tu je. Kalau orang tanya, Ustazah, rumah rasa panas, macam mana boleh tahu panas? Rumah tak ada aircon. Tu cerita lain lah tu. Tanda rumah itu panas, kita tak rasa tenang dalam rumah kita. Kita kan balik rumah rasa tak macam bila balik rumah, wah, release, rasa tenang. Bukan sebab cantik, sebab aura rumah tu. Pernah tak kita masuk rumah orang, kita rasa macam sejuk, damainya. Pada rumah tu biasa je. Ada pula kita masuk rumah orang cantik, kaya, tapi tak rasa macam hati tu tak rasa tenang. Sebab aura rumah tu. Bila kita hidupkan sunnah Nabi, apa berlaku? Jin, syaitan keluar. Yang datang adalah malaikat rahmat Allah. Automatik akan jadi sejuk rumah kita. Mudah je suap. Antara lagi bab makan, Nabi sebut apa? Saya cerita pasal makan simple, make it simple. Sebab makan aktiviti paling banyak kita buat. 5-6 kali sehari makan kan. Sarapan, ngunyah-ngunyah, kat tengah hari ngunyah-ngunyah, makan lah kita ni. Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi sebut, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi kata, bila nak makan masa ni, Nabi bersabda ni, ada seorang kanak-kanak yang kelaparan, terus datang nak ambil makanan. Nabi pun pegang tangan dia. Pegang. Kalau kita lah anak kita nak ambil makanan tanpa bismillah, ambil pula tangan kiri, kita buat apa? Kita jentik jentik tangan, tersentak dekat hati, hilang selera makan, betul tak? Tapi cara Nabi sangat lembut. Nabi buat apa? Nabi pegang. Lepas tu Nabi pun bersabda, Samillah, bacalah bismillah, wakul mimma yalik, makanlah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, sebab budak ni nak ambil tangan kiri. Wakul mimma yalik, ambil yang paling dekat. Kita atas hidangan, lauk duduk sana, kita pun macam tu kan. Ataupun kita angkut yang tu datang depan. Lepas ni kita beramal dengan sunnah Nabi. Nabi kata ambil yang paling dekat. Dekat dengan kita apa dia? Sayur. Ambil sayur dulu, rasa sikit. Dekat dengan kita apa? Nasi. Ambil dulu sikit, masuk nasi dalam mulut. Ambil yang paling dekat. Lepas tu nak ambil lauk, nak ambil jauh, ambil lah. Sebab apa? Bila masing-masing ambil yang paling dekat, bergaduh tak? Tak bergaduh lah. Masa dah habis ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tak bergaduh lah, masing-masing ambil yang dekat. Kalau tak, semua berebut nak ambil lah lauk dulu. Cantik sangat sunnah Nabi. Kita buat suasana sunnah Nabi dalam rumah tangga kita, malaikat rahmat turun. Antara sunnah Nabi dalam sebuah rumah tangga juga ialah, yang ni cerita antaranya makan dalam talam. Bab makan dalam talam. Okey, bab makan dalam talam ni, ini cerita Rasulullah. Kalau kita baca cerita Rasulullah, banyak makan dalam talam. Cerita bab makan dalam talam. Rasul duduk atas hidangan, keliling dah para sahabat dengan Rasulullah sekali. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang lapar, macam pengemis macam tu. Dia hulur tangan. Rasul pun pegang juga, berlapik. Ini hadis yang sahih daripada Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam masa yang sama ada pula orang lelaki lain pengemis lapar, lelaki pula ulur tangan juga, Rasul pegang juga. Kemudian Rasul ulang tadi, baca bismillah tadi. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata begini, sesungguhnya syaitan itu mencari kehalalan makanan melalui dua tangan ni. Faham tak? Tak baca bismillah je, walaupun yang lain semua baca bismillah. Sahabat Nabi baca bismillah, tapi ada orang lain datang tak baca bismillah. Rasulullah kata sesungguhnya syaitan mencari kehalalan makanan daripada dua tangan ni. Nabi pegang dua-dua tangan. Nabi suruh baca bismillah dulu. Kemudian Nabi kata sesungguhnya aku sedang memegang tangan-tangan syaitan. Bukan ayat saya ke, boleh cari dari Riyadhus Shalihin bab adab makan. Nabi kata aku sedang memegang tangan syaitan. Tapi kita janganlah pula kan suami tak baca bismillah pegang tangan syaitan ni dia. Lepas tu suami pun marah, apa awak mengarut ustazah cakap hadis Nabi. Cara kita menyampaikan tu tak betul. Nabi tu nak sebut, Nabi nampak macam mana syaitan tu datang. Sebab itu bila kita makan beramai-ramai, orang ketua tu sangat penting ingatkan, baca doa ya semua, bismillah ya semua. Sebab walaupun ada separuhnya baca bismillah, baca doa, tapi ada dalam 3-4 orang, syaitan pun datang melalui dia. Subhanallah. Saya minta Ina sekejap. Ya. Hari dah suami tu datang.
Okey, kepada Wan Farida, suaminya datang. Mana Wan Farida? Ada tak? Okey, subhanallah Hajah. Suami dah rindu sangat dah tu. InsyaAllah. Tak apa Hajah ya. Jumpa lagi insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad.